Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian ringkas sekali saya nak share tips untuk wedding photographer lah. Terutamanya untuk orang kata mengembangkan lagi bisnes mereka lah, marketing lah. So sebelum tu saya nak beritahu saya bukanlah wedding photographer tu. Wedding photographer maksudnya zaman sekarang ni lah. Dulu saya pernah buat. Semua benda-benda ni yang saya tahu daripada apa yang saya belajar dan apa yang saya tahu daripada rakan-rakan yang buat wedding photography kan. Macam mana cara ataupun teknik marketing yang pernah dia orang gunakan dulu. So kepada yang dah lama ni mungkin tak perlu tengok lah kan. Mungkin dia orang dah tahu. Cuma benda ni mungkin ada setengah tahu, ada setengah tu tak tahu. Pasal benda ni melibatkan persaingan kan. Ada setengah tu dia memang dia tak beritahu lah benda ni kan. Pasal takkan nak beritahu tips ataupun teknik marketing yang akan merugikan dia ataupun menguntungkan pihak saingan kan. Okey. Salah satu cara dia adalah iklan. Iklan dalam sama ada surat khabar, magazine ataupun sekarang ni portal online kan. So benda ni saya tengok kebanyakan wedding photographer ni dia tak buat benda tu. Dan kita pun tahu kebanyakan wedding photographer yang ada sekarang ni, yang majoriti lah kebanyakannya, mereka ni tak ada company ataupun freelance lah, freelance kan. Dia part time pun semua. Jadi susah lah nak buat iklan. Saya pernah tengok ada satu wedding photography ni. Wedding photographer lah, dia ada team dia kan. Dia pernah iklankan dalam sebuah majalah majalah tak silap saya dulu lah. Majalah pengantin ke majalah keluarga ke. Perkhidmatan wedding photographer lain pun ada iklan juga. Tapi dia iklan dia bahagian kecil lah. Kolom-kolom kecil dalam tu tau. Kolom-kolom kecil dalam tu mungkin dalam 2 inci, 3 inci dalam tu. Tapi yang wedding photographer ni, dia ambil satu bahagian kulit belakang full. Maksudnya dia ambil satu kulit belakang macam ni. Contohlah ni kulit belakang. Saya tak ada magazine tu. Ni muka depan, muka belakang ni. Dia punya gambar company dia tu. Maksudnya wedding photography company tu. Bayangkan Yang iklan lain tu dalam majalah ni, iklan kecil-kecil je. Iklan wedding juga kecil-kecil. Yang dia iklan satu besar. Betul lah, memang mahal lah kalau kita nak iklan satu full page. Apa lagi di belakang kulit kan. Memang kos dia makan beribu-ribu jugalah kan. Cuma banyak untung dia benda tu. Pasal tu exposure kan. Terutamanya bagi yang high end customer kan. Dia dapat tu pasal tu tak orang kata apa, tak mustahil ataupun sebab tu dia wedding photographer yang mungkin ada yang kenal lah. Dia dapat job anak-anak datuk, anak-anak kerabat-kerabat dia raja pun dia dapat shoot. Pasal exposure benda tu kan. Dan ada setengah orang tu mungkin klien ataupun direct klien tak kenal pun dia. Tapi orang-orang yang terlibat dalam majlis perkahwinan itu akan recommend kan berdasarkan dengan apa dia tengok lah. Pasal dia tengok iklan besar kan. Dia tengok ini mesti well established punya photographer kan. Itu salah satu. Dan cara lain lagi, so benda ni kalau kita nak buat iklan besar ni, kita tak boleh lah orang kata newbie ataupun orang baru dalam industri ni. At least kita kena ada pengalaman yang dah boleh katakan mantap jugalah kan. Pasal kita dah confident dengan skill kita. Cuma kita nak, orang kata nak kembangkan lagi orang sayap kita kepada klien yang lebih tinggi lah. Contohlah sekarang ni kalau kita shoot wedding package dalam 1,000 ataupun 2,000 kan. Sampai bila kita nak tahap tu kan. So kalau kita tak buat strategi macam tu, walaupun kita ada pengalaman 5-10 tahun kan, tapi kalau kita just maintain macam tu je, susah kita nak reach customer yang lagi tinggi. So exposure tu penting lah. Selain daripada mengikuti orang kata apa, pameran-pameran wedding punya macam expo ke apa yang biasa buat kan. Tapi betul lah macam saya beritahu tadi lah, benda tu kena ada kita dah establish lah, cuma kita nak besarkan lagi kan. Cuma kalau kita baru-baru start tu, company pun tak ada terus-terus nak buat iklan dekat belakang magazine yang mungkin kos dia, saya pun tak tahu berapa. Dia tengok circulation magazine tu juga mungkin 2,000, 3,000, 5,000 ke ataupun tak tahu, mungkin ada yang sampai 10,000 untuk iklankan benda tu kan. Tapi kalau kita dapat job mungkin 2, 3 tak sampai setahun ataupun 6 bulan kita dah boleh cover balik benda tu. So tu kos yang agak tinggi lah kan. So selain daripada tu, iklan yang sponsored post ataupun tajaan ni. Tajaan ni juga dia jadi rahsia antara fotografer tu dengan klien tu kan. Contohlah zaman dulu tu ada beberapa wedding fotografer ni dia sponsor artis tu. Artis yang mungkin dia kenal ataupun mungkin dia kenal oleh kawan-kawan dia kan. Kawan-kawan dia tak kenal artis tu, tapi kawan kepada artis tu kenal dia. So dia approach artis tu, dia cakap kalau kau nak wedding nanti aku akan taja kau punya wedding ni A to Z lah maksudnya. Contohlah package dia 5,000 lah, dia bagi free je dekat kepada klien tu. Kepada artis tu kan. Artis dia kenal tu lah. So benda ni kena ada skill negotiation lah. Maksudnya skill marketing ataupun skill business skill kan.
Bukan semuanya kita approach ada artis tu. Nak lah silap gaya kita nak shoot wedding artis tu, bukannya kita dapat duit daripada artis tu, kita pula kena bayar kepada artis tu kan. Maksudnya yalah macam kita tumpang populariti dia lah. So benda ni ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada setengah tu bila kita tengok package artis tu keluar dalam surat khabar ke magazine kan, dia mungkin ingat artis ni hebat lah, bayar fotografer ni, mesti fotografer ni power. Padahal yang orang tak tahu sebenarnya ni khidmat wedding yang artis tu dapat free je. So company ni ataupun wedding fotografer ni dia dah bayar kepada bukan dia dah bayar, dia taja perkahwinan tu. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ataupun lagi satu apa ni, yalah mungkin ada juga artis tu bayar, ada juga yang tak bayar. Tu maksudnya dia rahsia antara wedding fotografer tu dengan klien tu. So sekarang ni mungkin susah lah nak artis, kita nak approach artis ke apa kan. Sekarang ni rasanya cara terbaik ataupun yang boleh kita gunakan adalah kita approach influencer tu. Influencer Instagram ke, Twitter ke, ataupun Facebook ataupun YouTube kan, yang mana ada ratus-ratus ribu follower ni kan. Cuba kita try approach dia. Janganlah orang kata kita kena buat kawan sebelum dia kahwin lah, ataupun sebelum dia dah bertunang ke menikah kan. Maksudnya kita dah benda tu lah, dia memerlukan strategi marketing yang orang kata daya sense yang tinggi lah. Maksudnya kita tengok dia macam mana ada potensi lah, kita approach dia. Tak semuanya akan setuju kan, tapi tak cuba kita tak tahu kan. Mungkin kita pula kebetulan kita kenal influencer yang mungkin ada 200,000, 300,000 ataupun 500,000 ke atas punya subscriber ataupun follower kan. So kita approach dia, kata kan, kalau you nak wedding nanti aku sponsor kau wedding punya, ataupun nak bagi separuh-separuh ke. Dia punya perjanjian tu macam mana tu, dari segi exposure tu, dari segi marketing, dari segi penggunaan material tu itu kita kena pandai-pandai nego lah. Pasal tu saya cakap wedding photographer ni skill marketing tu penting kan. Ambil gambar ni ramai orang boleh belajar, tapi benda-benda yang marketing ni lah yang akan menentukan kita boleh ke mana kan. Sekarang ni social influencer ni yang mana ratus ribu ni, dia lebih banyak mempengaruhi orang lain tau. Ramai kebanyakan social media influencer ni dia muda-muda kan. Kita approve dia, tanya dia, bagi dia jumpa dia, cakap talk dia. Okay, kalau you nak wedding nanti saya akan bagi macam ni, package macam ni. Dia tak payah promote pun, dia tak payah promote kita pun, tapi kita boleh guna gambar dia tu untuk promote bisnes kita. Contohlah kalau kita bagi album dekat dia nanti, dekat belakang album tu kita tulis lah nama kita apa semua. Kalau dia setuju benda tu, okey jalan kan. Dan dia pun boleh publish gambar tu semua kat mana-mana kan. Kita publish pun kita boleh letak watermark ke apa kan, benda wedding tu kan. So skill negotiation tu kita kena buat lah. So benda tu ialah marketing lah kan. Tu dua lah, salah satu kan. Maksudnya iklan di magazine yang high end lah. Sekarang ni magazine yang buku jenis fizikal macam ni mungkin agak susah lah kita nak jumpa kan. Sebab sekarang ni banyak orang di portal online lah. So macam Facebook ni kita kena guna iklan berbayar lah. Mungkin ada yang kata costly kan. Betul, memanglah costly kan. Tapi itulah, kalau kita target kita nak reach klien yang tertentu, memang kita kena keluar modal sikit lah. Kecuali lah kita memang kebetulan ada kawan dengan artis ni ke apa kan. Macam saya ada kenal juga jurufoto yang macam mana ada boleh ambil gambar artis yang popular ni kan. Rupanya memang sebelum artis tu popular, dia memang dah kawan dengan artis tu. Bukan dia kawan sebab nak buat bisnes, tapi memang dia dah kawan betul. Sebelum dia jadi artis memang dia dah kawan kan. Dia pun kebetulan tu dia memang wedding photographer. Lepas tu dapat je ke artis tu keluar publish, orang pun tahu yang shoot gambar artis tu sekian-sekian orang. Makin naik lah dia punya bisnes tu. Dia orang kata tak menang tangan lah kan benda tu kan. So tu salah satu teknik dia lah. Lagi satu, ini bukan teknik marketing, ini mungkin yang keluar sikit daripada wedding fotografi, iaitu photo booth tu. Photo booth ni mungkin bagi setengah fotografer dia macam tak glamour sangat lah. Maksudnya wedding fotografer tak glamour pasal apa? Kita just set up photo booth, lepas tu kita tangkap gambar ataupun kita upah orang ambil gambar. Kita rehat je, dia tak, yelah dia just, kita set up photo booth lah. Photo booth ni kita boleh guna kamera DSLR ke, kamera compact ke, kamera apa kan. Ataupun iPad pun boleh kan, bagi orang jaga. Tapi apa yang saya dengar daripada member saya lah kan, dia kata keuntungan daripada photo booth ni memang tinggi lah berbanding dengan dia kalau dia shoot wedding tau. Tapi benda ni mungkin ambil masa lah untuk orang kenal kita kan. Pasal dia bukannya, photo booth ni bukan hanya untuk wedding. Dia untuk function lain-lain, seminar ke, corporate punya function ke apa ke benda kan. Sekarang ni banyak yang ada benda tu. Dan saya sendiri pun selalu cover event, seminar, function, government ataupun swasta kan. Dan dah ada dah sekarang, dah macam jadi trend. Pasal kebanyakan zaman mula-mula saya masuk kerja dulu tak ada. Tapi sekarang ni bila dah ada seminar, function, kebanyakan ni dihadiri oleh orang-orang generasi muda lah kan. Umur 30 tahun ke bawah kan. Dia memang zaman dia benda tu, photo booth tu.
So memang ada dia set up photo booth tu. Photo booth untuk klien yang datang ataupun orang yang datang seminar tu memang free lah. Pasal apa ni, organizer, penganjur yang buat event tu, dia dah bayar kepada company yang buat photo booth tu. So dia punya bayaran tu bergantung kepada kompleksiti ataupun setup photo booth tu lah. Kalau setup dia mungkin orang kata tinggi, mungkin kos dia tinggi kan. Berapa keuntungan dia tu, berapa kos dia tu, itu kita kena fikir balik lah. Cuma yang bagusnya photo booth ni, kita sendiri, kita boleh, kalau bisnes tu dah maju, kita boleh set up 4-5 photo booth dalam satu masa tau. Macam, yelah, tapi tu kita kena ada modal besar lah kan. Macam wedding ni, kita satu hari, ataupun contoh hari Minggu kan, satu event tu je kita boleh pergi. Pasal kita nak menghadirkan diri kita, tak boleh kita nak clone body kita sampai 5 orang. Okey, sana kita pergi, sini kita pergi kan. Tapi photo booth ni, kalau bisnes kita dah berkembang, okey, satu ni kita letak sini. Maksudnya, kita letak di, contohlah di Putrajaya. Okey, di Putrajaya kita letak 3, di KL kita letak 3. Maksudnya kita boleh letak banyak tempat. Tapi benda ni kalau bisnes tu dah berkembang, masa mula-mula mungkin 1, 2 kan. Cuma zaman sekarang ni, pandemik ni, mungkin kurang lah. Cuma yang saya nak kata, photo booth ni kita boleh upah orang sehari mungkin berapa ratus untuk jaga kita punya booth tu. Lepas tu kalau bisnes kita dah berkembang, memang kita boleh orang kata apa, set up ataupun menyediakan penyewaan photo booth saja. Benda ni pun tak ramai orang bagi tahu pasal dia bisnes kan. Dia kos dia tinggi lah, kos paper, printing, lepas tu nak upah orang lagi, nak jaga apa semua kan. So tu salah satu benda yang bagi saya photo booth ni antara yang menarik dan yang bagusnya berapa. Kalau contohlah, kalau owner company, owner photo booth tu sakit ke demam ke, bisnes tu masih boleh berjalan. Pasal sistem dia tak perlu nak susah sangat. Kita set up, kita dah ajar kita punya sistem tu cara nak ambil gambar macam mana, ataupun untuk jaga photo booth tu dah cukup lah. Macam wedding fotografi ni, kalau kita sendiri yang shoot, contoh kalau kita sakit ke demam kan, terlantar di hospital lah. Contoh macam baru-baru ni kes COVID ni kan. Contoh kalau kita terkena benda tu, kena kuarantin kan. So macam mana, kita tak dapat lah. So kalau photo booth ni, kalau kita kena kuarantin di rumah pun, benda tu boleh jalan lagi. Assistant kita boleh pasang benda tu kan. So ada banyak lagi lah benda-benda cara lain lah. Antara lain lagi yang saya pernah tahu, saya pernah tengok atau tengah baca macam untuk marketing jugalah. Kita buat laptop kita, pergi kafe yang macam Starbucks ke Old Coffee Town ke apa kan. Kita edit gambar kita dekat kafe tu. Maksudnya laptop lah, dekat laptop tu, belakang laptop tu, macam ni laptop lah kan. Laptop tak ada. Kita buka macam ni. Dekat sini kita letak website, website company kita lah. Jadi bila buka tu, orang depan tu nampak apa company kita kan. Dan kita pilih lokasi yang strategik lah. Benda ni saya baca dalam magazine wedding juga. Lokasi yang strategik lah. Maksudnya orang belakang nampak apa kita buat, orang depan tu nampak janganlah kita membelakangkan dinding tu. Maksudnya orang depan nampak logo ataupun senang cerita website lah, website company kita. Orang belakang nampak kita buat. Apa yang saya nak beritahu, apa yang kita nak buat, kita edit Photoshop ataupun gambar klien, gambar wedding. Tak semestinya gambar tu dah siap. Maksudnya tak semestinya kita edit betul-betul. Mungkin gambar tu dah siap, just kita saja main je. At least itu macam exposure daripada kita duduk kat kafe, kita minum je. Mungkin ada klien yang nampak tu, mungkin dia tak tegur kan, tapi dia nampak, abang ni, brother ni edit wedding, gambar dia cantik kan. Lepas tu dia mungkin segan nak tegur, dia tengok depan, nampak pula kita punya website kan. Mungkin dia akan browse ke apa kan. Itu kemungkinan lah. So maksudnya daripada kita just duduk lepak macam tu je. Ini pun dalam satu masa yang lain, dalam satu sudut, kita buat marketing lah. Kita lepak tu pasal orang yang datang situ kebanyakan orang yang senang cerita ada duit lah, golongan remaja, golongan muda kan. Pilih lokasi yang strategik, orang belakang pun boleh nampak saja je. Kita tunjuk edit gambar, kita pilih gambar-gambar yang memang cantik lah, kita edit macam tu kan. Itu pun tengok kepada owner Starbucks tu lah, dia bagi kita kan. Macam saya pernah buat workshop Photoshop di Starbucks 2 kali saya buat. Masa tu tak ada masalah pasal kita bukannya kita duduk saja je, kita minum lah. Habis hari kita order kan. Saya pernah buat di Starbucks di Kuala Lumpur, saya pernah buat. Di Sabah pun saya pernah buat di Coffee Town, Old Town Kopitiam tak silap saya. Ramai lah dia punya. Kalau siapa yang follow saya, dia tahulah kan. Itu pun teknik marketing, tapi memang saya pilih buat dekat situ kan. Pasal suasana situ santai kan. Owner Starbucks tu pun, owner Old Town tu pun dia bagi kan. Pasal kita klien, maksudnya dia sukalah ada aktiviti tempat dia kan. Dan bukannya kita duduk saja kan. Kita order makan, minum situ, suasana santai kan.
Saya tak tahu, mungkin tak ramai orang buat benda tu, tapi saya pernah buat lah benda tu. Dekat Starbucks saya pernah buat. Dekat Old Town Kopitiam pun saya pernah buat. Dan dekat orang kata homestay pun saya pernah buat juga. Homestay ni macam chalet di Sabah pun saya pernah buat juga. Sesi bukan sesi wedding lah, sesi editing ni. Dan yalah, bila kita buat situ, mungkin ada klien-klien yang duduk, dia menginap di inap desa ataupun menginap di chalet tu lah, nampak kita buat apa benda ni lah. Itu pun salah satu teknik juga lah. So ada banyak lagi lah. So maksud apa yang saya nak beritahu ni, wedding ni kita kena apa ni, bukan setakat skill ambil gambar tau. Marketing tu kita kena belajar lah. Kita kena cari benda tu. Bila kita dah pandai ambil gambar ni, jangan tak perlulah lagi kita belajar tentang picture, shutter, posing-posing kan. Lebihkan ilmu kita kepada teknik marketing. Lepas tu, bukan nak promote buku lah. Antara buku yang saya baca, Best Business Practice kan. Dan selain buku ni, banyak lagi laman-laman website tentang bukan tentang wedding saja, tentang bisnes lah. Pasal bisnes ni kita boleh gunakan untuk, maksudnya ilmu bisnes dan marketing ni kita boleh gunakan untuk macam-macam jenis perniagaan kan. Bukannya untuk wedding saja, bukan wedding, fotografi, bisnes saja. So rajin-rajin lah membaca kan. Pasal kita kena tahu lah, wedding ni kita sampai bila kita nak buat, maksudnya secara fizikal lah, takkan sampai umur 50, 60 kita masih lagi nak ambil gambar anak dara orang kan. Sampai orang panggil pakcik kan. Pakcik, tolong ambil gambar sini. Pakcik sini kan. Ada member saya tu, lepas 2-3 kali orang panggil dia pakcik kan, dia dah bergantung kamera terus lah. Yelah, umur dia pun dah 40 lebih kan. Dia tak tahan lah, bila wedding je, pakcik, sini ya, ambil gambar ni. Pakcik, ni nanti jangan lupa ambil gambar kita. Lepas tu dari jauh panggil pakcik kan. Bila je, ya tak salah pun orang panggil pakcik kan. Tapi bila tengah-tengah orang ramai, 2-3 kali kena panggil pakcik, lama rasa dah tak sesuai dah pun aku shoot wedding kan. Macam dah tua sangat kan. So jadi dari situ dia tu berhenti sendiri kan. So sebelum kita orang panggil kita pakcik ke, ataupun orang panggil, ataupun ada cucu-cucu anak-anak kecil-kecil panggil atuk kan. So pandai-pandai lah fikir orang kata escape plan untuk macam mana kita nak kembangkan lagi bisnes kita tu. Okay lah, sampai ni juga dulu perkongsian ringkas dia. So ada antara tips ni memang orang dah tahu lah kan. Cuma mereka mungkin kongsi dalam circle dia orang sajalah. Okay, sampai jumpa lagi. Kalau ada soalan ke apa, boleh tanya di ruang komen